Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes siaran kita hari ni. Kita tes siaran kita. Kita nak tes adakah anda yang menonton ni dengar ke jelas ke tak jelas, clear ke tak clear, suara kami, gambar semua okey ke, handsome tak? dan handsome ke tak. Alamak, bateri nak habis dah pula. Allah. Laptop nak habis. Kena duduk sebelah. Okey, malam ni kita nak buat live sikit, sahabat-sahabat sekalian. Malam ni kita nak buat live berkenaan dengan sedikit ilmu mistik. Mistik. Sebenarnya kita nak sembang mengenai dengan tekanan jiwa. Adakah tekanan jiwa ni hanya dari sudut perbincangan dari segi ilmu psikologi, ilmu kemanusiaan semata-mata, ataupun sebenarnya kita kena tengok juga dari sudut dari sudut perubatan Islam. Jadi kuat bercakap. Okay, so sahabat-sahabat minta tolong share dulu, bagi share kepada sahabat-sahabat yang lain. Kita nak bincang pasal tekanan jiwa ni dan gangguan jin. Adakah tekanan jiwa ni ada kaitan dengan jin? Tekanan jiwa ni ada kaitan dengan gangguan mental semata-mata, ataupun sebenarnya dia ada juga unsur-unsur mistik di sebalik dia. Okey. So di sebelah kanan saya ni, sebelah kanan kiri kanan. Sebelah sini. Sini, kanan ke kiri? Sekejap, sini sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya Ustaz Nabil. Ustaz Nabil Sudan. Ya Allah, kucing masuk pula. Kucing pun nak masuk live. Tengok main. Asyik dia ni malah selalu masuk live kan. Memang hebat. Okey, kita ada Ustaz Nabil Sudan. Ustaz Nabil. Ustaz Nabil Al-Hafiz, sahabat saya daripada zaman awal-awal UNSC dulu pun. Ustaz Nabil ni Al-Hafiz, walaupun kelainan upaya dari segi penglihatan, tapi hafal Quran. Yang paling terror dia boleh baki komputer. Itu yang paling paling kuajar. Okay, so di sebelah kanan saya saudara Taufik Mahmud, merupakan kaunselor berdaftar. Dan juga sahabat saya daripada zaman UPM lagi lama lah. Zaman kurus dulu kan? Zaman kurus dia pun dulu kurus lah, sekarang pun sekarang dah beza juga. Tak sama lah sekarang pun. Masya-Allah. Okay, so Taufik, kita mula dulu. Kita bincang dulu. Sementara jelah sekarang ni, malam ni sebenarnya bila malam buat live ni dia berebut dengan banyak orang, banyak rancangan, banyak orang buat live. Tapi apa pun, insya-Allah rakan-rakan kita ni boleh tengok kemudian lah. Tak tengok live sekarang pun dia boleh tengok kemudian. Okey. Jadi Taufik cakap tentang tekanan jiwa sebenarnya. Mungkin sebagai mukadimah permulaan, apa sebenarnya dimaksudkan yang menyebabkan punca tekanan jiwa ni dari sudut sebagai kaunselor psikologi. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik. Cerita tentang tekanan jiwa ni Fazli ya. Saya based on kepada ilmu saya lah, ilmu dalam bidang psikologi counselling ni. Kita sebut tekanan jiwa ni sebagai satu keadaan yang mana orang tu dia alami satu perkara yang tak stabil dari segi pemikiran dia dengan dia punya tingkah laku dia. Dia tak stabil. Menyebabkan dia berlakunya tekanan. Jadi kalau kalau Fazli tadi kata tadi soal adakah dia ada kaitan dengan unsur jin ataupun dipengaruhi oleh jin, dia banyak faktor. Saya lebih suka kepada keadaan kalau kita bincang ada satu sudut disiplin ilmu, dia bercanggah. Ilmu klinikal dia akan cakap benda yang lain. Klinikal dia akan based on dia punya neuropsikologi dia, neuroscience, iaitu berkaitan dengan hormon, neuroscience, berkaitan dengan kita punya transmitter dan sebagainya. Kalau kita bercakap orang counselling, dia akan tengok suara. Dia tendang Dia suara dengan dua. Okey, saya dengar okey je. Dia dengan dua. Apa boleh? Okey. Nampaknya ada jin yang mengganggu nampaknya. Okay. So kalau orang counselling dia akan tengok dari sudut biasanya dia akan dua perkara dia. Sama ada dia akan tengok bentuk psychoanalysis ataupun dia akan tengok dari segi kognitif saja. Dua perkara tu. Kalau orang macam Ustaz Nabil, mungkin dia akan tengok kepada sudut
ru'yah dia tu lah, maksudnya berkaitan dengan jin tu tadi. Tapi secara personal saya, based on pengalaman, kita pernah berjumpa dengan beberapa pakar psikiatris di Hospital Kuala Lumpur, di Hospital Bahagia Ulu Kintar. Kita setuju bahawa dalam kita nak uruskan pesakit-pesakit yang ada tekanan ni Fazli, kita kena gunakan pendekatan holistik. Maksudnya tiga-tiga ni kita gabung jalan bersama-sama. Sebab ada yang memang base ada gangguan, kita tak nafikan ada faktor tu. Dan ada juga yang tidak ada faktor jin pun ada. Maknanya sekarang ni pendekatan holistik penting. Maknanya kita nak tengok dari sudut yalah psikoterapi, maknanya kita tengok juga dari sudut yalah clinical psikologi kita tengok juga. Tapi dalam masa sama tak boleh nafikan juga kalau ada gangguan-gangguan lain kan, macam apa yang sekiranya ada, betul. Sekiranya ada lah. Pengalaman Nabil sendiri macam mana? Berubat, sebab Nabil ni berubat bukan dekat rumah-rumah je, sampai ke hospital dia masuk. Saya nak raikan sahabat-sahabat Nazrul Afendi, dia kata kemas kami kosmek. Nanti kita buat juga sama-sama sekali. Maria Rayyan, suami isteri tengok ni. Tahniah Taufik Fazli dan juga Tuan Nabil. Lepas ni kita minta tolong sahabat-sahabat kita share ramai-ramai, sebab bincang benda ni kadang-kadang dia nampak simple tapi sangat-sangat membantu. Especially bila ada di kalangan kita yang mungkin mengalami sedikit tekanan, stres, depres dan sebagainya. Jadi kita nak tengok pendekatan kedua-duanya macam mana boleh membantu. Apa langkah yang kita boleh ambil dengan segera. Okey, Nabil, pengalaman. Daripada segi pengalaman saya juga, pertama sekali saya lebih suka mana seseorang pesakit bila dia datang, dia kata dia ada gangguan. Dia rasa dia kata dia selalu stres ataupun dia selalu histeria ke apa ke. Pertama sekali saya akan minta dia cuba cek dengan klinikal doktor dulu. Kan? Sebab kita sebagai perawat Islam, kita tak ada test untuk macam kita nak confirm kan itu penyakit apa kan. Boleh scan tapi tak boleh print kan. Scan. Jadi kita akan check dulu. First kita check, kena check bahagian psikologi. Bahagian hospital lah, psikiatrik ke apa. Dan kita sendiri bagi saya memang kita memang masuk ke hospital dan kita pun akan check dengan doktor. Akan buka file dia, tengok file dia apa masalah. Dan ada penyakit, ada setengah orang yang memang betul memang asal ni punca daripada psikiatrik. Tapi bila dia tak boleh kawal dengan otak dia semua dan akan masuk unsur-unsur lain. Ataupun ada juga yang mula-mula sihir. Tapi sihir tu dah habis. Tapi sihir tu menyebabkan dia jadi masalah. Kesan psikologi dah. Bukan dia kesan, dia jadi macam boleh jadi macam penyakit yang lebih daripada tu lagi. Tapi berpunca asal daripada gangguan. Ada juga. Sebab tu kita tak nafikan, sebab tu kita kena check semua sudut lah. Kan? Kita jangan pandang ringan lah. Jangan pandang ringan. Kan? Banyak kes yang kita jumpa lah. Jadi benda tu kena hati-hati dah, kena check lah. Jangan kita menafikan sesuatu, maknanya dua-dua kita kena percaya. Kan? Macam itulah. Yalah, maknanya sekarang ni kalau kita betul lah apa yang Taufik sebut tu, sebabnya kita nak mengubati secara holistik. Holistik ni keseluruhan lah. Bila keseluruhan aspek kan. Kadang-kadang aspek hati baik, insya-Allah semua baik kan. Kadang-kadang mental hati orang kata sedikit gangguan pada sini, dia jejas habis semua. Kan? Saya suka sebut bila Nabi sebut tentang gangguan jin ni, dia kadang-kadang berdasar satu buku saya baca juga lah apa yang Nabi sebut tadi, saya nak kaitkan. Fungsi jin ni dia mengamplify ataupun kalau dari sudut emosi, dia membesarkan emosi. Dia menambah intensiti. Contoh, kalau orang sedih, kalau ada gangguan, dia menyedihkan lagi, perasaan tu makin dalam, maknanya dari segi tahap tu. Bahasa mudahnya Ajinomoto lah paling mudah. Ajinomoto. Cerita sangat. Susah. Janganlah marah. So dari segi Taufik sendiri, kadang-kadang sebagai kaunselor kan, kadang-kadang kita nak tengok dari sudut, nak membezakan ni penting juga, sebab adakah isu ni genuine, case-nya adalah betul-betul mengenai dengan mungkin sikap dan attitude, ataupun mungkin isunya adalah isu komunikasi dan sebagainya, contoh pasangan suami isteri. Tapi dalam masa yang sama kita juga nak kena ada ilmu juga nak membezakan kalau benda ni ada unsur-unsur gangguan dan sihir, betul tak? Komen Taufik. Okey. Sebab tu kalau sudut pengalaman saya, kalau nak tengok
sama ada kalau hubungan suami isteri tu, sebab ni hari ni memang berlaku, pernah bermusyarat dengan Jabatan Agama Islam JAIS ni, ada kes-kes yang apa nama tu yang menyebabkan berlaku maksudnya konflik antara suami isteri. Rupa-rupanya bila kita semak, bila kita observe dalam sesi kaunseling tu, rupanya pasangan suami isteri tu, sama ada suami ataupun isteri, mereka ni ada ciri-ciri masalah isu personality yang berkaitan dengan mental health, dan berkaitan dengan mental health ni isu sebenarnya. Dan ada individu, misalnya contohnya umur 30 tahun, baru kita dapat kesan rupanya dia ni ada alami apa dinamakan sebagai autism. Biasa ni kita detect umur kanak-kanak autism. Ada orang yang umur 30 tahun baru boleh nampak spektrum autism dia tu lebih besar. Baru clear, baru jelas. Baru jelas. Okey. So kita kena lihat kepada personality. Biasanya kita akan tengok pada personality itu, dan kita boleh tengok ciri-ciri apa tu Fazli. Maksudnya kita kalau biasanya kalau kita tengok apabila kita akan dengar dua-dua pihak ni untuk kemukakan isi hati dia, kita akan dengar. Dan kita juga kaunseling ni kita dibantu oleh tools, satu alat ujian psikologi. Kalau biasa saya gunakan kalau kat luar sana tu mungkin ramai yang tahu pasal DAS saja ataupun apa BDI dan sebagainya. Tapi saya lebih suka guna Dennis Greenberger and Christine Padesky yang mana ini berasaskan Aaron Beck punya apa instrumen. Yang mana kalau kita nak tahu orang tu sama ada dia anxiety, kita akan tanya dia. Soalan dia adakan ada skor antara 0 hingga 3, iaitu 0 bermaksud tiada, 1 kadang-kala, 2 kerap, 3 memang sangat kerap. Antara soalan-soalan yang kita akan tanya adalah pertama, ada tak tuan rasa tegang? Selalu rasa tegang, tertekan. Itu nak tengok dia punya anxiety kan. Ada tak rasa bimbang? Ada tak rasa macam shaking, tergetar-getar? Ada tak rasa macam gelisah, cepat penat, sesak nafas, jantung laju? Dia ada senarai ciri-ciri dia lah. Yang tu akan ada ditandai 24. Ada 24 item banyak yang kita akan tanya dia. Kan? Kalau DAS tu cuma ada mungkin ada 21, 22 kan. Ini banyak. Gitu juga dengan kemurungan. Ada soalan. Ikin Okin dia tanya apa ciri dewasa autism? Ciri dewasa untuk ciri autism untuk orang dewasa. Okey, dia sama je. Maksudnya dia akan ada masalah interaksi dengan orang lain. Sosial. Dari segi sosial tu, pasal dia akan spektrum untuk melihat kepada sesuatu tu berbeza daripada orang lain. Jadi menyebabkan berlaku kan, berlaku yang mana dapat kesan berlaku ni macam ni Fadli. Maksudnya dia ni jadi dia bekerja dan dia jadi bos, ketua jabatan. Dan bila jadi ketua jabatan, dia tak boleh nak kontrol dia punya anak buah. Berlaku konflik saja. Selalu berlaku konflik. Bila berlaku konflik kan, bila cak-cak berlaku bila dia, and then dia ni pun autism kan orang bijak pandai, so dia akan cari apa. Dia akan baca, dia akan membaca. Dia cari. Dan dia rasa aku ni macam ada ciri-ciri autism lah, dan dia jumpa psikiatris confirm memang dia ada autism. Baru sebab kat situ kan, dari segi masalah interaksi tu tadi. Yang kita selalu tahu. Maknanya dia sendiri kenal pasti diri dia lah. Dia self-explore lah. Ada orang tu dia explore. Memang boleh, dia tahu. Memang sekarang ni zaman kita dah boleh teknologi, kita boleh tahu dah. Maksudnya orang boleh mencari kan maklumat. Jadi dia boleh dapat, dia baca, dia tahu dan akhirnya dia tahu bahawa dia adalah autism misalnya. Kalau dia nak cari lah. Okey, sahabat-sahabat kita kalau ada soalan boleh tanya, boleh type di soalan bawah tu. Tak apa, kita teruskan. Tapi sebenarnya kita live ni kita live tak lama kerana kita live lampau lama pun dalam 30 minit lah. Bukan apa, kalau orang tengok, dia tengok sekejap rasa tak puas, nanti kita buat lagi. Okey, Nabil, nak beza orang betul-betul kena jin ni dengan orang yang memang main-main. Macam mana nak buat? Pengalaman sendiri. Okey. Pengalaman saya macam-macam. Dia sebenarnya setiap orang tak sama. Setiap orang tak sama. Okey, pertama sekali mana kalau contoh tentang anxiety lah. Macam anxiety sendiri saya boleh pertama sekali kita akan tengok daripada sudut kalau saya suka baca benda-benda baca ayat Quran ni banyak, okey? Ayat Quran memang semua jadi penawar. Jadi
Ajak. Kejap. Bergerak pula. Ini cabaran. No. Baik. Ini Bergerak. Ini baru betul reality punya ni. reality. Okey, sambung. Okey, Okey, jadi sambung. jadi saya bila contohlah sakit datang, dia contoh dia histeria ke apa ke, saya akan try dulu. Contoh satu benda ayat Quran, kalau betul dia sama ada, kalau dia betul histeria, dia takkan efek dengan ayat tu. Contoh apa? Saya suka try jin ni, bagi saya jin ni dia ada otak tapi dia tak ada akal. Okay? Dia suka manipulate tapi dia tak pandai nak menahan diri dia. Okay? Jadi tahun sekali kalau selalunya saya akan baca paling mudah ya. Allahumma barik lana. Test dengan macam tu. Bagi saya mudah je. Saya baca Allahumma barik lana. Dia menjerit. Kalau dia menjerit tu garanti bukan gangguan jin. Itu paling mudah untuk orang Islam. Tapi jangan buatlah. Itu untuk pengalaman saya yang dah lama. Sebelum Kita orang baca macam tu makin sedap makan lah. Sebelum ni pernah di Hmm. antara permulaan saya belajar melalui memang saya belajar di Sudan. Jadi bila kita balik kita mencari pengalaman kan. Jadi dulu saya pernah pegang orang histeria selama 4 jam. Tak ada kurang, tak ada apa. Kenapa saya fikir-fikir kan? Lama. Lepas tu saya menggunakan kali kedua bila dia datang juga, saya try satu benda, saya baca Bismillahumma ahya wa amut, menjerit. Kata ni bukan ni. Itu teknik paling mudah untuk kesan. Paling mudah. Dia terbakar dengan doa tidur kan. Terbakar tidur. Rupanya tahu dia ni bila kita korek balik, rupanya dia ni bukan masalah gangguan. Ya, macam itulah. Maknanya bukan gangguan jin lah. Dia gangguan mental tu maksudnya. Gangguan mental. Mungkin dia ada masalah daripada tekanan ataupun sesuatu. Baru kita check balik macam mana. Baru dia bagi tahu, sebenarnya saya ustaz, saya ni buat ustaz, saya ni boyfriend saya ustaz, tapi mak saya tak bagi. Macam tu. Patut rasa ustaz bawa lah ni. Saya pun ada pengalaman ni, Wali, ada pengalaman. Satu ustaz ni kita masa buat ilaj tu, ustaz tu baca macam-macam ayat ruqyah dia baca, daripada ayat kursi sampailah Lau Anzana dan sebagainya kan. Tengok keadaan sampai buka pintu dan sebagainya ustaz tu buat kan. Soalan kononnya nak halau jin tu. Jadi saya duduk perhati dia, saya tengok simptom ni macam simptom anxiety. Terus saya tanya dia, minta mak saya, terus je saya bagi campur kan. Dia boleh tak saya nak tengok kan. Dek nak tanya kan, budak universiti. Dek nak tanya, adik ada macam shaking ya? Ada berdebar-debar je rasa kan. Betul lah je. Maksud dia baca satu, ini anxiety ni kan, ini bukan gangguan jin. Pengalaman zaman sekarang ni memang kadang-kadang kita kena tahu dua-dua sebenarnya. Macam majoriti macam datang kalau saya kadang-kadang dia simptom sama macam gangguan. Cuma gangguan ni dia kalau gangguan dia akan lagi lain lah. Dia ada cara dia tahu tapi memang kadang-kadang tak boleh tidur malam. Debar-debar. Jam tu sama betul. Lepas tu kadang-kadang setengah dia dengar bisikan. Kan? Itu kita kena check. Sebab dulu mungkin kalau dia pergi pusat rawatan majoriti orang kata ada gangguan. Tapi macam saya suka check dulu. Sebab saya takkan buat ruqyah. Saya ruqyah ni bahasa Arab macam Melayu jambi kan. Jadi saya akan check daripada sebab saya kelebihan saya boleh pegang tangan, saya boleh tahu ni aura ni ada gangguan tak ada gangguan. Jadi saya test sama ada dia ni betul sakit gangguan ataupun tak. Saya akan test saya punya aura supaya dia dalaman dia panas ke tak. Maknanya kalau saya tak buat apa pun saya buat dia dapat mana tu bukan tu. Kan kita boleh tahulah. Maknanya kalau buat panas, maksudnya test tu panas. Kalau kita gunakan aura kita, kalau benda tu betul dalam badan, dia akan panas. Dia akan panas lah. Benda tu akan panas lah. Kalau tak test pun dia panas lah, tu bukanlah tu. Kan? Kita dari jin ni kita kena helah. Dia banyak helah. Kan? Jadi kita kena helah kan. Tapi kalau dengan helah kita tu tak ada apa ataupun tanpa buat pun dia menjerit, tu maknanya bukan gangguan lah. Betul. Kadang kita keliru antara bunyi gangguan jin ataupun dinamakan sebagai halusinasi tu tadi kan. Kalau dia nampak delusion kan, yang delusi maksudnya akan ada konflik kat situ betul. Tapi itulah kalau gangguan ni memang betul. Gangguan ni memang dia sangat dia ada tutup jin ni dia menambah betul-betul nama perisa lah. Memang sangat-sangat. Nak tahu sakit perut ataupun reflux. Reflux ni ada dua benda, satu gangguan, satu masalah
masalah psikologi. Acid reflux. Acid reflux. Isu darah tinggi sama juga. Darah tinggi pun ada 2. Sama ada dia 3. Sama ada betul darah tinggi ataupun dia anxiety atau vertigo. Yang ketiga memang gangguan. Pun kita kena check dulu situ. Memang banyak lebih ni lah. No, ini kena, kalau ada masalah ni kena jumpa mengadap ni. Kalau tak mengadap takkan nak dalam Facebook je kan. takkan nak check dalam Facebook. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang nak tanya soalan, dia tanya soalan. Sebab kita ada 2 sahabat yang pakar ni, insya-Allah boleh membantu kita lah. 3 orang. 3 orang boleh buat. Saya malam ni moderator je. Tapi untuk pengetahuan Fazli ya Bel kami memang berdua kita buat secara holistik. Kalau berkaitan dengan nampak macam ada unsur gangguan, kita akan serah pada Ustaz Nabil. Dan Ustaz Nabil pula kalau nampak kepada anxiety, dia akan serahkan kepada saya. Macam itulah kita akan collaborate macam tu. Ini gandingan mantap ni. Maknanya kalau tak tahu kami kalau tak boleh kami hantar hospital. Tadi ni ada dua soalan ni. Satu daripada Maria. Maria katanya, dia kata macam mana kita sendiri nak pastikan gangguan atau ada masalah psikologi kalau tak jumpa ustaz. Satu. Lepas tu Ikin kata dia selalu buat sakit perut sampai terpaksa panggil ambulans datang sekolah. Ni kes student ni. Boleh naik kereta free kan, naik ambulans kan. Naik ambulans. Okey, bagi sudut saya lah. Pertama sekali, Allah sebut dalam Quran, fas'ahlu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau tidak tahu. Bermakna daripada pertama sekali, makna kita bukan, makna kita kadang kita susah nak tahu sendiri. Cuma kita boleh ambil panduan sikit-sikit lah. Sebab tu kena banyak baca. Kita ambil panduan sikit. Okey, kita baca, aku ni gangguan ke apa? Rasa kan, aku ni gangguan ke ataupun masalah lain. Jadi kalau rasa macam tu, bila kita rasa kita ada gangguan, pergi jumpa. Kalau kita rasa kita ada bukan gangguan, kita pergi jumpa doktor dulu. Ataupun psikologi dulu. Kan? Tapi Nabil, cuma nak cari ustaz yang betul lah. Kena tahu juga ciri-ciri kan. Kan orang panggil nama ustaz tapi masuk berubat pakai tengkorak semua kan, kena kain kuning tengkorak semua. Dia sebenarnya kita kena tahu apa itu asas rawatan Islam. Kan. Islam ni semua orang baca bismillah. Semua baca bismillah. Semua baca kadang-kadang mula bismillah kan. Dalam nak tahu kan. Jadi pertama sekali bagi yang ilmu yang saya dah ada lah, tak tahu lain daripada orang lain, saya pertama sekali kita kena tahu berubat minta bin mak ke bin ayah. Itu pertama sekali bagi saya. Apa maksud tu? Kalau bin mak macam mana? Bin ayah macam mana? Bin mak macam tu lah. Jadi kalau okey, kalau bin ayah, kita ni kita hidup ni, kita ni bila kita lahirnya, kita lahir je automatik kita ni berbinkan ayah. Kan? Kita pakai nama mak ni bila kita masa kita nak hidup ataupun masa kita baru lahir dengan kita meninggal. Makna bila dia menggunakan minta bin nama mak, berkemungkinan besar dia menggunakan khadam ataupun jin-jin. Peringkat awal maksudnya masih hidup. Peringkat awal. Bin mak lah. Kita lahir tu kita bin mak, tu sekarang bila kita hidup ni kita bin ayah. Kita semua nasab kita dekat ayah, betul? Makna kalau kita berubat kita akan minta bin ayah, kita tak minta bin mak. Sebab kita nasab dia. Tapi kalau ada orang minta bin mak, makna kemungkinan besar dia menggunakan ilmu-ilmu lain. Cuba tengok dulu bidan dulu. Dia minta bin mak. Kan? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tengok dia bacaan dia macam mana. Kehidupan dia macam mana. Kita boleh tengoklah. Kan? Maknanya nak kena perhati kehidupan, lifestyle dia pun nak kena perhati juga sebelum berubat kita kena check dulu. Jangan main terjah, tak boleh. Sebab yang kedua, kita bukan, sebenarnya setiap perawat dia bukan penyembuh. Kalau dia kata garanti boleh sihat, boleh buat, saya boleh buat, bayar awak, saya bayar, awak bayar saya boleh buat semua. Itu bukan. Sebab kita hanya jambatan. Bukan jambatan lah kan. Mana kita menolong kan yang nak bagi Allah Subhanahu wa taala kan. Ada satu lagi ustaz, kita tambah. Kalau tak tahu cakap tak tahu kan. Senang. Senang betul. Itu yang kedua. Yang betul, kita ada yang pengalaman tu lah. Kalau tak tahu cakap aja. Memang kita akui ramai ustaz kan yang ruqyah ni sebenarnya dia kurang tahu. Malah Ustaz Farul Job pun pernah minta maaf apabila mengaitkan bila orang yang ada stres, yang depression dikaitkan dengan masalah kurang agama, kurang iman kan.
Wahal benda tu tak ada kaitan pun. Tidak ada kaitan pun sebab oleh agama pun dia tak akan terlepas untuk kena diserang panic attack, anxiety disorder tu. Sebab Dia tu tak ada ada kaitan. kesihatan mental. Ya, betul. Dia satu bidang yang lain. Dan orang Okay, yang tapi depression soalan ni kedua, dia tak termasuk daripada bunuh diri tu. Dia tak termasuk daripada hukum apa yang putus asa nak bunuh diri tu. So different kan, berbeza. Okay, soalan kedua Fik. Nabi nak tambah tu, dia kata lucu ustaz ni, mari orang yang kata lucu. Comel pun comel. Comel, baik, handsome. Cuma sejak PKP ni jagut nak terkawal tu jagut dia tu. Biasa. Kembang lain macam tu. Taufik, boleh sambung sikit Taufik dari sudut ni juga, dari sudut yang mana tadi macam ni. Dalam keadaan contoh kita tertekan dalam keadaan PKP sekarang kan, dalam keadaan mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita bisnes tak boleh nak berjalan dan sebagainya. Jadi menghadapi tekanan, so apa yang boleh kita buat? Betul. Yang pertama dalam isu ni kita tak boleh nafikan. Pertama sebagai seorang orang kita yang nak membantu ni, terapis ke, kita kaunselor ke, kita pegawai JKM ke, kita kalau orang tu mengadu bahawa dia risau tekanan gaji dapat separuh, mungkin ada yang kena berhenti kerja, tak ada gaji, kan, kena bagi option, tak ada gaji. Pertama memang kita tak boleh terus direct dengan dia, ignore dia, maksudnya kena sabar, jangan direct sangat, jangan terlalu cepat kata fikir positif. Sebab bila kita suruh orang berfikiran positif, dia tak semudah itu sebenarnya Cik Fadli, bila kita nak suruh orang fikir positif. Yang penting adalah kita nak didik dia, kita nak educate dia. Pertama dia sedar bahawa sekarang ni dia memang sedang stres. Dia kena rasa, dia kena faham memang dia alami stres. And then kedua kita nak ajak, dia kena akui, dia tahu bahawa sekarang ni dia memang sedang stres, memang sedang takut, sedang bimbang. Itu pertama kali dia kena aware tu. Peringkat pertama untuk orang kata, kalau Cik Fadli suka guna bijak emosi kan, kalau kita emosi adalah yang itu, emosi intelligent. Dia kena tahu dulu, dia sedar dulu bahawa dia sekarang ni dalam tahap apa. Self awareness, dia kena sedar. Betul. Yang keduanya dia kena dia kena pasti dapatkan bantuan, sokongan daripada support sosial. Dia boleh jadi datang idea tu untuk datang daripada kawan, mungkin datang daripada mak dia, ayah dia. Boleh jadi datang daripada abang, kakak. Apa nak buat kan, apa pandangan, apa option, apa pilihan yang ada. Dan yang seterusnya dia bertindak dan dicuba untuk faham. Maksudnya dia kena kalau saya ni berpahaman kepada social kognitif, maksudnya orang tu dia kena tahu apa yang dia ada, kekuatan potensi yang dia ada, dan apakah jangkaan expectation yang dia akan dapat, dan apakah goal dia, matlamat yang dia nak capai. Dia kena tiga elemen tu dia kena tahu. Sekarang ni apa yang dia nak, adakah untuk dalam fasa PKP ni, selepas PKP ni hanyalah untuk nak cover makan minum saja dulu. Maksudnya harian bekalan hidup je dulu kan. Ataupun nak maintain yang ada dulu. Kan, pasal nak buat keuntungan memang tak ada upaya. Dia maksudnya dia guna ruang yang ada, dia kena pasti knowledge yang dia ada, skill yang dia ada untuk dia nak move on lah. Okey. Nabil, kalau untuk dinding diri lah, dalam keadaan mungkin rasa bila stres, lemah kan, takut terganggu oleh makhluk-makhluk lain. Jadi nak dinding diri macam mana cara? Buat dinding lah. Beli simen lah. Beli simen, beli bata kan. Pandai lah. Esok dah buka. Okey, pertama sekali kita kena ingat lah satu benda je. Nah, Nabi mengajar kita daripada awal kita bangun tidur sampai kita tidur. Apa yang perlu kita buat? Doa apa yang perlu kita baca? Dan zikir apa yang kita boleh buat. Sebenarnya tuan-tuan, kita tak payah cari benda yang susah. Banyak orang cari, ustaz saya nak kena amal, ustaz zikir ni ke panjang ni. Tak perlu. Kita nak paling mudah, setiap ayat Quran ni Allah turunkan sebagai penawar untuk orang mukmin. Kan Allah sebut dalam Quran surah Al-Isra akan menjadikan Quran sebagai syifa, penawar untuk orang bagi orang manusia. Bagi manusia. Jadi makna kita ni setiap apa yang kita baca boleh jadi ubat, boleh jadi pelindung diri dengan syarat kita baca, kita niat lillahi, ikhlas lillahi ta'ala. Tahu sekali, kan? Nabi dah garis dah, masuk rumah baca apa, keluar rumah baca apa, kan? Paling mudah amalkan zikir yang kita tahu. Contoh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan? Baca Fatihah pun boleh jadi pelindung diri. Kan? Baca ayat kursi boleh jadi pelindung diri, kan? Jangan cari kursi juga, kan?
Jadi maknanya boleh amas apa-apa pun tak apa. Yang penting kita niat, ya Allah dengan keberkatan ayat ni Allah, ayat kau turunkan maka kau lindunglah aku. Kan? Paling mudah. Jangan cari benda yang susah. Maknanya kalau ingat kul Allah baca Al-Fatihah sebagai pendiri pun boleh lah. Amalkanlah Al-Fatihah boleh, tu kan. boleh. Fatihah bismillah. Jangan baca Fatihah. Jangan kan. Baca Fatihah kan. Ini kelakar kali ketiga dah ni. Tak betul. Adik saya dulu, saya mak saya bagi tahu. Umur 4 tahun. Naufal baca Fatihah. Boleh mak. Baca cepat 10 kali. Dia baca. Tak sampai minit habis. Mak saya kata, dah habis dah. Dah baca macam mana? Fatihah kan. Patut cepat habis kan. Itu nama isteri Fatihah. Okey. So baik, kalau ada soalan daripada sahabat-sahabat boleh tanya, dan kalau tak kita akan berhenti setakat ni lah. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki lagi kita akan sembang lagi, kita akan share lagi. Sebab kan? Ilmu ni dia benda berkaitan dengan kehidupan seharian kita kan. Kadang-kadang gangguan tu datang tapi kita tak tahu membezakan satu. Jadi bila kita biarkan, makin lama makin teruk keadaan. Satu. Yang keduanya, kalau kita sendiri sebenarnya mengalami tekanan jiwa, ada gangguan. Dia masalah dalam isu-isu psikologi ni adalah apabila kita sendiri ni susah nak akui kita ada masalah. Kan? Betul? Especially kalau orang lelaki, dia rasa kadang-kadang ego kita ni seolah-olah kata, aku tak ada masalah. Walhal kita tahu sebenarnya kita ada masalah. Jadi bila kita bermasalah. Kita bermasalah dan kita sedang pun menghadapi masalah pun. Cuma kita tak akui. Bila kita tak akui, kita tidak akan cari ilmu. Bila kita tak cari ilmu, kita tak ambil tindakan. Bila tak ambil tindakan, kita biarkan makin lama makin membarah. Jadi akhirnya bila dah parah, barulah kita nak mencari. Pada waktu tu, mungkin kesannya sudah pun begitu dalam. Jadi, apa pun terima kasih banyak. Terima kasih Taufik. Boleh, okey. Terima kasih Ustaz Nabil. Sama, insyaAllah. Pastilah kerana jemput kami of course. Ini tak buat poster tau. Nanti kita buat poster pula. Kita buat poster awal sikit. Sebab bukan sekarang ni, waktu PKP ni, rancangan apa pun sebab semua orang buat rancangan. Jadi dia berebut orang tengok. Sekejap tengok sini, sekejap tengok sana. Apa pun terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kalau tolong share ramai biar ramai dapat manfaat. Walaupun sekejap, simple. 30 minit saja. Tapi bermanfaat, insyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah video ni pun akan di-live di YouTube, akan dimasukkan di YouTube. Boleh tengok YouTube Nabil Sudan, insyaAllah. Nabil Sudan. Ni nak pesan, kalau siapa-siapa nak berubat dan sebagainya, boleh hubungi Ustaz Nabil. Facebook apa, Bil? Nabil Sudan. Nabil Sudan. Nama tu adalah nama Facebook dia tu. Taufik, kalau nak dapatkan sesi kaunseling, macam mana cara? Boleh je message saja dekat Facebook tu. Message saja PM je. Fik Mahmud. Fik Mahmud. Fik Mahmud. Nama glamour lu. Tahu dah. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terror